Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Sabtu 23 Julai 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Kesejahteraan dan kepentingan rakyat terus dipelihara seperti sebuah keluarga. Audit forensik terhadap semua syarikat pembungkusan minyak masak paket sedang dilaksana. Hospital Al-Sultan Abdullah Universiti Teknologi Mara UiTM perlu berusaha menghasilkan kaedah perubatan dan vaksin sendiri. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasya, langkah itu penting sebagai persediaan mendepani cabaran mendatang dalam sektor kesihatan. Bukan hanya sekadar kita hanya kenal dengan servis oriented dengan apa yang kita ada sekarang, tetapi lebih baiklah kita menghasilkan perubatan-perubatan yang boleh menaikkan nama kita untuk memberi manfaat pada masyarakat setempat. Baginda bertitah demikian pada majlis perasmian Hospital Al-Sultan Abdullah di UiTM Puncak Alam, Selangor. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa terharu dan berbangga hospital tersebut dinamakan atas nama baginda. Pada masa sama berharap perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada rakyat dapat terus dipertingkat. Hospital Al-Sultan Abdullah yang sebelum ini dikenali sebagai Hospital UiTM Puncak Alam memiliki reka bentuk bangunan yang unik berinspirasikan unsur molekul air zam-zam. Ia mula beroperasi pada 5 April tahun lalu dengan menawarkan perkhidmatan kesihatan kepada hampir 1.5 juta rakyat di Selangor dan Selatan Perak. Turut ditawar kepakaran kepada hospital daerah dan komuniti setempat berteraskan visi untuk menjadi sebuah hospital premier di Asia Tenggara. Pusat perubatan berkeluasan 18.4 hektar itu turut dilengkapi 400 katil pesakit. Dan malam ini Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat ke Majlis Santapan Diraja sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi yang berlangsung di Hotel Intercontinental Ibu Negara. Untuk perinciannya kita langsung bersama Adelia Habibullah di lokasi. Silakan. Terima kasih Faris dan Farhatul di Angkasa Puri. Tahun 2022 menyaksikan Gerakan Koperasi Malaysia mencapai usia 100 tahun. Dan ketika ini saya berlintas langsung dari Intercontinental Hotel Kuala Lumpur bagi membawakan kepada anda kemeriahan sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia. Dan antara yang menjadi tumpuan pada malam ini adalah Majlis Santapan Malam di mana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat pada Majlis Santapan malam ini. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia ini, bersama saya ialah Puan Siti Azlin Ahmad Dauta selaku Naib Pengerusi Eksekutif Pengurusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi Puan mungkin boleh kongsikanlah bagaimana suasana sambutan Majlis Santapan bersama Yang di-Pertuan Agong pada malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan dan persediaan untuk Majlis Santapan malam ini juga telah bermula sejak 2 bulan yang lepas dan kita amat bertuah pada malam ini sempena 100 tahun Gerakan Koperasi. Kita ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga bersama-sama dengan kita untuk meraikan sama-sama sempena 100 tahun Gerakan Koperasi. Pada malam ini juga
sambutan daripada 90% koperasi yang dijemput amat menggalakkan dan bakinya ada daripada agensi-agensi. Pada malam ini juga Tuanku akan mengurniakan anugerah tokoh Koperasi Negara 2022 dan juga menganugerahkan koperasi terbaik tahun 2022 juga. Jadi Puan mungkin boleh kongsikan sejauh mana pencapaian penglibatan dan perkhidmatan koperasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan menangani kos sara hidup. Jadi kerajaan juga telah mengiktiraf bahawa bulan Julai adalah bulan koperasi dan akan disambut setiap tahun. Walau bagaimanapun tahun ini adalah 100 tahun. Jadi kerajaan mengiktiraf lebih banyak koperasi memainkan peranan dalam menangani kos sara hidup, khususnya sekarang untuk menangani kos atau isu agro makanan, dan kerajaan juga telah memperuntukkan pembiayaan sebanyak 100 juta untuk membantu koperasi-koperasi memperluaskan lagi aktiviti mereka khususnya dalam bidang pertanian. Jadi mungkin Puan boleh kongsikanlah antara pengisian sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Kebangsaan ni. Okey, pengisian untuk 100 tahun Gerakan Koperasi ini telah bermula di peringkat negeri seawal bulan Jun sehingga bulan Julai. Dan pada awal bulan Julai itu hari kita telah mengadakan Bulan Koperasi Kebangsaan yang telah disambut pada 1 hingga 3 hari bulan Julai di Matic. Dan dengan kehadiran sebanyak 35,000 anggota koperasi dan masyarakat awam. Selain daripada itu, ini adalah program kedua terbesar Majlis Santapan Malam, dan yang selepas ini minggu hadapan kita akan adakan Hari Koperasi Negara peringkat kebangsaan bermula pada 29 Julai hingga 31 Julai di MICC Sungai Besar Mines. Baik, terima kasih Puan. Saudara, dengan tema 100 tahun Gerakan Koperasi Membangun Keluarga Malaysia amat signifikan dalam peranannya sebagai ejen penyatuan sosial dan masyarakat. Selain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bekerjasama menerusi koperasi bagi memenuhi aspirasi dan keperluan bersama. Dan saya kira setakat ini saja perkembangan lintas langsung yang saya dapat kongsikan bersempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia ini. Kembali kepada Faris dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan kesejahteraan dan kepentingan rakyat Malaysia akan terus dipelihara seperti sebuah keluarga. Lebih-lebih lagi dalam situasi ketidaktentuan ekonomi global dan krisis geopolitik yang memberi kesan terhadap kos sara hidup rakyat. Kerajaan sentiasa mendengar dan menyelami keluhan keluarga Malaysia tentang kenaikan harga barang, khususnya membabitkan bahan makanan dengan RM1 bilion dibelanjakan untuk subsidi ayam dan telur dan RM4 bilion untuk minyak masak paket. Malaysia masih mengalami nilai inflasi pada kadar terendah di Asia Tenggara. Hasil usaha berterusan kerajaan menanganinya dengan memberikan subsidi berjumlah RM77 bilion. Usaha menghapus miskin tegar turut menjadi agenda utama kerajaan. Masalah tersebut dijangka dapat diatasi pada tahun 2025 menerusi pelaksanaan program pembasmian miskin tegar keluarga Malaysia BMTKM. Ia diselaras Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Kaedah menangani miskin tegar dengan kaedah baru secara holistik melibatkan semua kementerian, agensi, swasta, universiti, badan-badan bukan kerajaan dan pemimpin tempatan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Untuk Kelantan sahaja, RM124 juta diperuntuk menerusi Bantuan Keluarga Malaysia BKM untuk mengatasi kadar kemiskinan di negeri berkenaan. Ia membabitkan 590,000 penerima meliputi golongan isi rumah, bujang dan warga emas yang memerlukan. BKM merupakan bantuan tunai tertinggi dalam sejarah negara
dengan peruntukan sebanyak 8 bilion ringgit. Kehadiran Perdana Menteri ke Kota Baru bagi merasmikan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JKM Kelantan turut membawa beberapa kabar gembira lain kepada penduduk negeri. Dalam ucapannya, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan peruntukan 2.6 bilion ringgit untuk melaksana 88 projek pembangunan di negeri itu. Ia membabitkan 64 projek sambungan dan 24 projek baharu. Pakej Central Spine Road ataupun CSR sepanjang 191 km dengan kos sebanyak 7.7 bilion ringgit antara Goa Musang hingga Kuala Kerai dijangka siap pada tahun 2026. Projek naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang dijangka siap pada tahun 2025 pula dijangka mampu menampung kapasiti penumpang daripada 1.5 juta kepada 4 juta setahun. Bagi memastikan ekonomi negeri digerakkan sepenuhnya, Tok Bali disasar menjadi pusat pertumbuhan baharu bagi Kelantan. Ia dilaksana menerusi insentif cukai khas serta projek berimpak tinggi diterajui Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur iaitu Taman Industri Tok Bali TBIP, Taman Perikanan Bersepadu Tok Bali TBIFP dan infrastruktur luaran bagi pelabuhan Tok Bali. Usaha itu dapat menyumbang ke arah mencapai sasaran pelaburan 2.3 bilion ringgit. Juga mencipta lebih 4,000 peluang pekerjaan baharu dan 270 peluang keusahawanan. Perdana Menteri turut mengumumkan pembinaan hub digital Ketereh. Kompleks digital pelbagai guna berkonsepkan hiburan sukan itu merupakan usaha terbaru kerajaan dalam melahirkan lebih ramai usahawan pakar dalam bidang digital. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Hub Digital Ketereh, cetusan idea Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Pembinaannya di kawasan seluas 23 hektar di Ketereh membabitkan peruntukan 6 juta ringgit. Ia bakal dilengkapi pelbagai kemudahan antaranya studio penstreaman langsung dan penggambaran. Turut disediakan program latihan yang komprehensif termasuk penghasilan dan penyuntingan kandungan. Seterusnya, membantu peniaga mengakses pasaran global. Kementerian ingin mula mempromosikan usaha merakyatkan ekonomi digital. Sebab sekarang ini kita membawa teknologi ke luar-luar bandar dan kita mahu rakyat kita menyertai untuk memastikan kegiatan ekonomi mereka turut menggunakan teknologi. Tiada yuran dikenakan ke atas peserta yang terpilih menyertai program latihan di Hub Digital Ketereh. Kita ingin mengajar mereka bagaimana cara mereka membuat branding, bagaimana mereka membuat produksi untuk tujuan pemasaran. Perasmian bangunan Hub Digital Ketereh oleh Perdana Menteri menjadi pemangkin kepada kebangkitan dunia digital terutama di Kelantan. Ia selari aspirasi menjadikan keluarga Malaysia sebuah keluarga digital. Satu sejarah baru dilakar hari ini dengan perasmian Ketereh Digital Hub yang memberi manfaat kepada jutaan rakyat di Kelantan khususnya dalam bidang digital. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Terdahulu, Perdana Menteri meluangkan masa menyertai program Bekwah yang dihadiri lebih 5,000 penduduk Parlimen Ketereh. Program berlangsung di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK Peringat, Kota Baru. Sempena majlis ini, 3 ekor lembu ditumbangkan dan dimasak secara bergotong royong. Datuk Seri Ismail Sabri turut menyempurnakan majlis pelancaran rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Saya rasa percakapan ini memang baguslah. Harus diberi peluang kepada
rakyat, terutama yang B40 dan M40 pun boleh ambil peluang lah oleh kerajaan. Terima kasihlah pada pihak kerajaan. Program ini amat membantu pada pengguna-pengguna yang terutamanya bagi pendapatan rendah dan sederhana untuk membeli barang-barang keperluan harian. Dengan keadaan sekarang ekonomi yang melambung tinggi dengan harga barang yang meningkat. Beli beras, beli barang-barang rumah, jualan murah, sangat murah. Rasa terbantulah sebab murah sangat. Bersyukurlah kerana menteri buat lagu ni taklah membebankan rakyat barang murah kan. Kalau boleh memanglah kita sebagai rakyat Malaysia kan memang kita nak perlukan kalau boleh harga tu biar turun lah. Sebab kita pun bukannya senang kan. Saudara, demikian tadi reaksi positif rakyat terhadap penganjuran program jualan keluarga Malaysia PJKM yang kini diperluas ke lebih 600 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN seluruh negara. Program menawarkan jualan barangan keperluan asas pada harga lebih murah dengan potongan harga hingga 20%. Di Pulau Pinang, KPDN HEP Negeri bekerjasama dengan pemilik pasar mini Sri Juara Sungai Ara untuk menganjurkan PJKM. Hanya dalam tempoh 3 jam selepas program bermula, hampir 60% barangan yang ditawarkan habis terjual. PJKM di Pasar Mini Sri Juara berlangsung selama 2 hari hingga esok. Antara barang-barangan yang terdapat yang di sini adalah beras, gula, tepung, bawang dan barang-barang kering yang sedikit sebanyak dapat membantu penduduk di kawasan sekitar ni yang tergolong dalam golongan B40 dan M40. Esok satu lagi PJKM akan dianjurkan bertempat di perkarangan Masjid Ibu Darrahman, Kepala Batas. KPDN HEP Negeri Sembilan pula telah melaksana 31 siri PJKM sejak Disember tahun lalu. Bermula bulan ini, kesemua 36 DUN di Negeri Sembilan menganjurkan program tersebut secara berkala. Untuk hari ini dan esok, 12 DUN melibatkan Parlimen Rasah, Rembau, Jempol dan Jelebu menganjurkan PJKM. PJKM turut diadakan di Pasar Raya PXR Kuala Nerus, Terengganu. Pengunjung yang ditemui menyuarakan rasa gembira kerana barangan keperluan harian dijual pada harga lebih murah dan berpatutan. Pengunjung Pasar Raya NSK Kota Damansara, salah satu lokasi penganjuran PJKM di Selangor, turut memberikan reaksi sama. Mereka mahu PJKM terus dilaksana bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Penganjuran PJKM di Melaka sejak Disember tahun lalu pula berjaya merekodkan nilai jualan 1.5 juta ringgit. Sambutan daripada pengguna, terutama golongan B40, amat menggalakkan. Peniaga terlibat pula menyuarakan rasa gembira kerana dapat bersama-sama kerajaan dalam menjayakan program jualan keluarga Malaysia, seterusnya meringankan beban penduduk setempat. Dapat membantu penduduk setempat untuk meringankan beban kos sara hidup tinggi. Potongan tu ada yang 10% ke 15%, ada yang 7-8%. Sambutan yang menggalakkan daripada customer. Contoh macam ayam pun lebih murah daripada harga sebelum ni. Sekarang ni ayam RM7.99 dan permintaannya pun menggalakkan. Sebab tu kita extend 2 hari lagi untuk program ni untuk bagi support. Dalam pada itu, Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa memaklumkan kerajaan sedang melakukan audit forensik terhadap semua syarikat yang diberi lesen pembungkusan minyak masak bersubsidi. Ia bagi memastikan mereka tidak bersekongkol dalam aktiviti penyeludupan. Sebab saya dah sebut dengan tegas, kalau sekiranya semua pihak tidak memberikan kerjasama dan saya dapati masih lagi menyeludup minyak masak bersubsidi, maka option kita adalah untuk merombak keseluruhan sistem. Tapi pada masa ini kita belum mengambil pendekatan itu supaya kita boleh buat satu penyiasatan dulu. Kalau ada kaedah-kaedah yang tidak terlalu disruptif, sebab kita memahami kalau boleh kita tak naklah mengganggu
orang yang dah melabur dalam membuat kilang, dia dah ada rangkaian dia sendiri dan sebagainya. Saya faham 4 bilion kita belanja itu besar. Untuk minyak masak saja 4 bilion. Jadi kalau yang 4 bilion tu pergi ke Thailand atau pergi ke Indonesia, tidak adil pada rakyat sebab 4 bilion itu juga wang rakyat, mesti sampai pada rakyat. Tapi saya tidak nak terlalu keras. Jadi saya kata untuk adil, kita buat forensik audit kepada semua kilang-kilang itu, dan kalau saya mendapati tidak ada jalan lain, maka sistem perlu dirombak. Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 bakal mencetuskan prospek masa depan lebih besar terhadap industri berkaitan. Pelbagai produk baharu dan teknologi terkini bakal ditonjolkan sepanjang 11 hari penganjurannya di MAIP Serdang, Selangor. Persiapan menjelang pembukaannya pada 4 Ogos ini berjalan lancar dan sudah mencapai tahap 90%. MAHA 2022 bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan, selari tumpuan semasa kerajaan dalam memperkasa bidang berkenaan. Tujuannya antara lain bagi mengatasi isu kekurangan bekalan makanan dan tekanan harga di pasaran. 7 komponen utamanya meliputi agro-trade, agro-edutainment, agro-lifestyle, agro-youth, agro-tourism, agro-tech dan agro-job fair. Secara keseluruhan, 1,500 ruang pameran dan jualan disediakan. Pempamer membabitkan syarikat swasta, agensi kerajaan, institusi kewangan, usahawan tani dan golongan belia. Kita sekarang dalam peringkat akhir, kita melihat rumah-rumah kerajaan negeri sedang di peringkat akhir persiapan. Agensi kerajaan yang lain juga dalam persiapan akhir. Malah lapang padi umpamanya dah subur, tumbuh subur ketika ini, dan pengunjung akan dapat melihat aktiviti penanaman padi, integrasi tanaman padi dengan udang gala yang akan di-showcasekan di dalam ladang padi integrasi yang akan diadakan di MAIP sini. MAHA 2022 berlangsung secara hybrid, dijangka menarik kehadiran 1.1 juta pengunjung ke lokasi penganjurannya. Sekaligus menjana potensi nilai jualan mencecah 250 juta ringgit. Datuk Seri Dr. Ronald memaklumkannya selepas program Road to MAHA 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Serdang, Selangor. Terdahulu, beliau melancarkan program larian MAHA 2022 membabitkan lebih 1,000 peserta sebagai salah satu usaha mempromosi acara berprestij itu. Baik, 27 daripada 46 penyelesaian teknologi untuk membantu menangani isu sekuriti makanan yang dikenal pasti Bilik Gerakan Penyelesaian Teknologi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sudah sedia digunakan. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata antara penyelesaian diketengahkan penggunaan automasi sistem fertigasi, pertanian menegak dan aquaponik yang diganding bersama aplikasi kecerdasan buatan. Penyelesaian tersebut terbahagi kepada beberapa kluster termasuk biji benih, biobaja dan baja penggalak, penggunaan drone dan robotik, perkhidmatan ujian dan aplikasi internet kebendaan IoT, aquakultur serta makanan ternakan. Di sekitar Bandar Tenggara untuk turut serta dalam program ini. Ini kluster-kluster yang mesti gerakkan bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kerajaan demi memastikan bahawa sebahagian daripada tugasan kita adalah menggunakan teknologi-teknologi terkini, dan kita juga berkolaborasi dengan pembekal-pembekal teknologi yang pada ketika ini banyak membuat awareness bagaimana dia boleh digunakan. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak pula mahu kerajaan negeri memodenkan amalan pertanian selari kemajuan teknologi dan peredaran zaman. Langkah itu bukan sahaja berupaya meningkatkan pengeluaran hasil pertanian, malah menambah pendapatan petani dan peladang. Sebagai permulaan, rujuk model pelaksanaan negara lain yang berjaya memajukan bidang pertanian melalui usaha pemodenan. Juga bekerjasama dengan pelbagai agensi penyelidikan kerajaan selain institusi pengajian tinggi awam dan swasta.
Antara kaedah yang dapat dilaksana adalah penggunaan varieti tanaman yang mengeluarkan hasil tinggi dalam tempoh masa singkat. Kerajaan negeri juga diminta mempergiat usaha menarik usahawan tani muda untuk menyumbang kepada nilai tambah pertanian. Seterusnya, membolehkan Pulau Pinang menyumbang ke arah meningkatkan jaminan sekuriti makanan negara. Menyembunyikan minyak masak paket sekilogram bersama barangan lain dalam but kereta. Itu taktik seorang warga asing untuk menyeludup keluar barangan kawalan itu ke negara jiran. Cubaan mengaburi pihak berkuasa gagal selepas dia diberkas pegawai kastam di pintu masuk sempadan negara di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Menanggung tugas-tugas pengarah kastam Kedah, Abdul Rahman Abdul Aziz berkata, sejak 1 Julai lalu hingga kini, pihaknya berjaya mematahkan beberapa cubaan menyeludup minyak masak paket bersubsidi. Menerusinya, 54 paket minyak masak dirampas. Kita ingin memohon kepada kerjasama pihak-pihak penghilang dan juga pihak-pihak yang membuat pembungkusan ataupun repackers untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap semua syarat-syarat yang telah dikenakan oleh Kementerian, khususnya KPD dan HEP, dan sebarang pelanggaran akan dikenakan tindakan yang tegas. MIDF Research menjangkakan tekanan inflasi di Malaysia kekal stabil secara keseluruhan berikutan penyusutan harga komoditi global. Menerusi tinjauan ekonomi terbaharunya, firma penyelidikan itu mengekalkan unjuran purata indeks harga pengguna IHP pada 2.8% bagi tahun ini. Jelasnya, unjuran itu masih dalam julat ramalan inflasi Bank Negara Malaysia antara 2.3% hingga 3.3%. Pertumbuhan harga makanan pula diramal berkembang sebanyak 4.5%, antara lain disebabkan penghapusan subsidi ke atas beberapa barangan makanan. Bagaimanapun, tekanan terhadap inflasi makanan diunjur berkurangan pada separuh kedua tahun ini seiring penurunan harga komoditi global dan bekalan makanan yang bertambah baik. Harga minyak sawit mentah susut di bawah paras RM4,000 satu tan sejak awal Julai lalu. Komoditi tersebut telah mencatat peningkatan harga melebihi RM6,000 satu tan dari Mac hingga Mei tahun ini. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS perlu memastikan pelajar melengkapkan diri dengan ilmu khususnya dalam pendidikan pengurusan keuangan. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah menyatakan langkah itu bagi memastikan pelajar-pelajar bijak menguruskan keuangan. Pendidikan Melayu ini terus diangkat sebaik mungkin. Kita semua mengetahui kita kini berada di fasa peralihan endemik dan era pemulihan ekonomi semuanya dilakukan secara berfasa-fasa. Murid-murid kembali ke sekolah untuk pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka. Mahasiswa-mahasiswa IPT juga telah kembali menerima pelajar ke kampus-kampus. Jadi janganlah kita lalai dan alpa kerana hakikatnya dunia sudah berubah. Gaya hidup juga sudah berubah. Trajektori masa depan negara juga sudah berubah. Dan tambahnya, perkembangan sosial anak-anak Melayu juga perlu diteliti dan dijaga agar memperkukuhkan jati diri orang Melayu. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Agung Tahunan GPMS ke-67 di Ibu Negara. Baik, saudara, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan. Tanpa Datuk Azizul Hasni, pelumba basikal track negara tetap bersemangat. Saham Ronaldo jatuh menjunam.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kita mulakan dengan perkembangan Sukan Commonwealth 2022. Meskipun tanpa kelibat jaguh negara, Datuk Azizul Hasni Awang, kamp berbasikal track negara tetap akan turun di bumi Birmingham, England dengan semangat juang yang tinggi demi mengibar nama Malaysia. Dengan menampilkan beberapa pelumba muda, ia bukanlah halangan buat mereka untuk melakukan kejutan pada tamasya sukan kedua terbesar dunia itu hujung bulan ini. Muhammad Ridwan Sahrom, meskipun bakal membuat penampilan sulung di Sukan Commonwealth, namun dia bertekad untuk memberi aksi terbaik demi nama Malaysia. First of all, saya nak buat yang terbaik. Dan kalau once dapat mara ke next round ke apa, kalau dalam setiap event tu, we try the best. Ridwan turut mengakui peluang beraksi bersama-sama abangnya, Muhammad Shah Firdaus, pada tamasya ini juga bakal menyuntik lagi semangat juangnya untuk menghadirkan pingat buat negara. Sementara itu, pelumba muda wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri tidak gentar untuk turun bersaing dengan pencabar-pencabar lain yang lebih senior dan berpengalaman. Atlet berusia 19 tahun itu juga mahu meneruskan momentum cemerlangnya ketika menjuarai acara 500 meter ujian masa di kejuaraan berbasikal Asia di India bulan lalu. Ini saya punya first Commonwealth, jadi saya mungkin agak takutlah dan saya pun target untuk buat yang terbaik. Ridwan dan Nurul Izzah ditemui ketika menyertai skuad berbasikal trek negara berlepas ke Birmingham dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur siang tadi. Turut sama ke Birmingham adalah pelumba senior Muhammad Fadil Muhammad Zonis, Anis Amira Rosidi dan Nurul Aliana Syafiqah Azizan. Ini pula perkembangan Sukan Para ASEAN ke-11 di Indonesia. Pemain tuan rumah dilihat bakal menjadi penghalang utama jaguh badminton lelaki negara Chia Lik Ho memenangi pingat emas buat kontingen Malaysia. Namun Lik Ho yang menjuarai kejohanan 4 negara para di Island baru-baru ini menjelaskan dia bersedia menyahut cabaran tersebut tanpa gentar. Jelas Lik Ho bermain di hadapan penyokong tuan rumah di Indonesia pastinya memberi tekanan. Namun dalam masa sama dia akan menjadikannya sebagai pembakar semangat untuk menambah koleksi kejayaan. So kali ini saya membawa itu satu semangat semangat yang saya telah menang 11 title berturut-turut dan 50 lebih perlawanan yang tak pernah kalah lagi. So saya membawa persediaan ini untuk ke para ASEAN. So saya harap saya akan mencapai satu prestasi yang bagus. Sementara itu bagi pemanah para negara Suresh, persiapannya untuk beraksi dalam tamasya sukan tersebut telah pun lengkap. Yang tu saya cuba dapatkan gol sebab saya dah prepare dekat sini memang 100%. Lepas tu persaingan saya tu makin kuat dekat sana, Thailand. So pergi sana baru saya tahulah. Maybe saya akan pergi final tapi saya cuba dapatkan gol dekat situ. Seramai 73 atlet dan 43 pegawai serta jurulatih bakal mengibar cabaran Malaysia pada Sukan Para ASEAN ke-11. Pada edisi 2017 di Kuala Lumpur, kontingen negara menduduki tempat kedua keseluruhan di belakang Indonesia dengan pungutan 90 pingat emas, 85 perak dan 83 gangsa. Ketiadaan acara terjun wanita pada Sukan Malaysia Sukma ke-20 yang dijadual bermula dari 16 hingga 24 September depan adalah kerana tidak menepati syarat minimum peraturan teknikal penyertaan sukan berkenaan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke berkata, mana-mana acara yang dipertandingkan di Sukma perlu mendapat penyertaan daripada sekurang-kurangnya 8 kontingen negeri. Beliau berkata berdasarkan senarai kontingen pada 20 Mei lepas, 5 acara terjun wanita dan lelaki telah digugurkan kerana tidak mendapat penyertaan yang secukupnya. Putusan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Teknikal tidak telah membatalkan akuatik terjun wanita 1 meter papan anja kerana cuma 5 negeri sahaja yang terlibat iaitu Perak, Wilayah Persekutuan, Pahang, Sarawak dan Sabah.
Dan yang kedua, acara yang kedua yang telah dibatalkan ialah akuatik terjun wanita 3 meter papan anja, iaitu cuma 5 negeri yang tidak memenuhi 6 penyertaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong bahawa acara terjun wanita tidak disenaraikan pada Sukma kali ini kerana sebab politik. Menurut Datuk Seri T, bukan sahaja acara terjun wanita, malah beberapa acara melibatkan karate wanita, olahraga 10,000 meter jalan kaki wanita, angkat berat wanita, kanu dan tinju lelaki turut tidak dipertandingkan kerana gagal menepasi syarat penyertaan minimum. Kita beralih ke sukan lasak Ironman. Seramai 1,475 atlet dari 50 negara akan beraksi pada kejohanan Ironman 70.3 Desaru Kos Kota Tinggi Johor esok. Saingan itu menyaksikan penundaan teramai daripada Malaysia iaitu 604 peserta diikuti Singapura 349 peserta. Negara lain yang turut menyertai kejohanan sukan lasak tersebut adalah Amerika Syarikat, New Zealand, Australia, Perancis dan Britain. Ironman 70.3 Desaru Kos melibatkan 3 disiplin iaitu renang sejauh 1.9 km, berbasikal 90 km dan larian 21.1 km. Semalam, 122 kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun menyertai Iron Kids sebagai acara pembuka tirai kejohanan itu. Ia bakal dirasmikan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi pada jam 5.30 pagi esok. Sementara itu, 3 atlet kebangsaan mengungguli acara 5150 Triathlon di kejohanan Ironman 70.3 Desaru Kos di Kota Tinggi Johor. Nigel Engkaken merekodkan masa terpantas 2 jam 18 minit dan Mayumi Shinozuka mencatatkan 2 jam 36 minit bagi menjorai kategori lelaki dan wanita berumur 18 hingga 24 tahun. Edwin Tiang Chong Yung pula unggul dalam kategori lelaki berusia 25 hingga 29 tahun dengan catatan 2 jam 19 minit. Penyertaan tersebut merupakan persiapan mereka memburu pingat emas pada kejohanan Sukan SEA 2023 di Kemboja tahun depan. I had a really good race today. The race was very well organized. I came out to bike. All the marshals were guiding me very well. They were telling me where to go, like 100 meters. The big event that we are working towards to now is next year's Cambodia SEA Games. But leading up to it, there's a lot of local races coming up, like Port Dickson Tri. But the Desaru 113 event, they will use it as one of the selection race for Cambodia SEA Games. Next SEA Games, I'm aiming to join. Although the Hanoi, I didn't do as well, but it's okay because every time in this sport, like you won't always be good. Yeah, it's all a learning process. Secara keseluruhan, 357 atlet berentap pada saingan 5150 Triathlon dan 108 atlet bagi acara sprint hari ini. Baik, dalam pada itu, atlet Ironman kebangsaan Lim Chee Yong berazam menampilkan aksi terbaik pada acara utama Ironman 70.3 di Desaru Kos Kota Tinggi Johor esok meskipun tanpa menyertai sebarang kejohanan kompetitif sejak 3 tahun lalu. Chee Yong yang pernah beraksi di Ironman Dunia 2018 dan menduduki tempat ketiga pada edisi 2017 di Malaysia meletakkan sasaran memperbaiki catatan terbaiknya yang dilakukan di Langkawi 3 tahun lalu. Ketika itu, beliau menamatkan saingan di tempat kedua bagi kategori umur 18 hingga 24 tahun sekaligus melayakkan diri ke kejohanan dunia di New Zealand. Atlet berusia 25 tahun itu berazam mahu beraksi di Sukan SEA 2023 di Kemboja tahun hadapan. Yeah, my target for tomorrow is to finish under sub 4 hours and 50 minutes. If below that, it will be bonus for me. So what is your best time? My best time is 5:01, 5 hours and 1 minute in Langkawi, 2019.
Esok, acara kemuncak kejohanan ini bakal menampilkan disiplin renang sejauh 1.9 km, berbasikal 90 km dan berlari sejauh 21.1 km. Baik, ini pula perkembangan sukan permotoran. Pelumba pasukan R Engineering HMRT, Muhammad Faris Fauzi memenangi perlumbaan pertama pusingan ketiga siri kejuaraan Malaysia kategori Stock Production 1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Pelumba berusia 37 tahun yang memandu jentera Honda Civic itu melintasi garisan penamat dengan catatan masa 1 jam 42.242 saat. Kejayaan itu sekaligus memecah dominasi rakan sepasukannya Putera Adam yang menguasai perlumbaan pusingan kedua bulan lalu. Wakil pasukan R-Works, Makoto Fujiwara ketinggalan lebih 3 saat untuk menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Manakala Putera Adam di kedudukan ketiga ketinggalan lebih 8 saat. Memang daripada first lap tadi banyak potong, ini block, ini overtake, ini block. So and then safety car. So kita orang semua masuk pit, tapi alhamdulillah saya dapat buat masuk pit dengan cepat, dengan tepat. So keluar-keluar pun position pertama. Sementara itu, pelumba pasukan High Ref Dream Chaser, Michelle Chia, tidak berdepan masalah menguasai saingan kelas Modified Production MTC. Pendahulu keseluruhan itu menamatkan saingan dengan kelebihan 9 saat di depan gandingan Muhammad Hayden, Muhammad Haikal dan Muhammad Nakib daripada pasukan Wing Hin Motorsport. Perfect result for the team today. We took the win back, maximum points, and big thanks to High Ref Dream Chaser. And for everyone behind the scenes doing their best all the time, giving the perfect car. Hopefully we can repeat the same tomorrow. Perlumbaan kedua pusingan ketiga bakal berlangsung di Litar sama esok. Baik, ini perkembangan sukan luar negara. Masa depan Cristiano Ronaldo kini dilihat tidak menentu. Selepas usaha penyerang Manchester United itu untuk keluar dari Old Trafford, nampaknya masih belum berjaya. Lebih perit, situasi itu seakan membuktikan bahawa saham bintang Portugal tersebut semakin jatuh selepas beberapa kelab gergasi Eropah tidak berminat mendapatkan khidmatnya. Ronaldo sebelum ini mengejutkan Cam United selepas menyatakan hasrat meninggalkan pasukan tersebut bulan lalu. Alasannya adalah kerana United gagal layak beraksi dalam kempen Liga Juara-Juara Eropah pada musim depan. Namun pemain berusia 37 tahun itu mula berdepan realiti sebenar apabila buat kali pertama tiada pasukan gergasi yang berminat ke atasnya. Difahamkan, Chelsea, Bayern Munich, Barcelona dan Paris Saint-Germain PSG semuanya enggan melayan permintaan Ronaldo. Pengurus United Erik ten Hag sebelum ini memberitahu bahawa Ronaldo masih berada dalam perancangannya dan tidak berhasrat melepaskan pemenang Ballon d'Or 6 kali itu musim depan. Ini kerana Ronaldo merupakan penjaring terbanyak The Red Devils musim lalu dan dilihat mampu memainkan peranan sebagai idola kepada pemain-pemain muda kelab tersebut. Sementara itu, pengurus Manchester United Erik ten Hag mengakui akan terus memperkuatkan cabaran pasukannya musim depan dan berharap Cristiano Ronaldo dapat membantunya. Ronaldo tidak menyertai siri jelajah pramusim United di Asia dan Australia atas alasan masalah keluarga. Of course, but concerning is maybe there's not the right word. I focus on the players who are there and they are doing really well. They are in a good shape and I will further focus on that and develop that. And I cannot wait. Is she coming in? And then we will integrate them. United menunjukkan prestasi yang baik sejak kehadiran Ten Hag di mana mereka berjaya menewaskan Liverpool 4-0 pada aksi persahabatan di Thailand dan menang 4-1 ke atas Melbourne Victory serta 3-1 ke atas Crystal Palace di Australia. Pengendali dari Belanda itu telah membawa beberapa pemain baru seperti pertahanan Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez, pertahanan kiri Belanda, Tyrell Malacia dan perancang Denmark, Christian Eriksen.
Saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Maka dengan itu berakhirlah edisi Sukan 23 Julai 2022. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Perlawanan bola sepak Liga Super 2022. Ledakan gol terus menggegar gawang bagi memburu kedudukan terbaik di antara pasukan. Rabu 27 Julai, nantikan pertembungannya. Negeri Sembilan FC bertemu Terengganu FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Ukraine dan Rusia capai persetujuan untuk meredakan krisis makanan global. Kedua-dua pihak menamatkan sekatan penghantaran bijirin di Laut Hitam. Perinciannya dalam rangkuman luar negara. Ukraine dan Rusia menandatangani perjanjian persetujuan tersebut Jumaat lalu setelah berbulan-bulan rundingan dilakukan. Majlis tanda tangan perjanjian tersebut disaksikan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul. Amerika Syarikat akan memberikan pakej bantuan keselamatan tambahan bernilai $270 juta Amerika kepada Ukraine. Bantuan baru itu termasuk 4 sistem roket artileri mobiliti tinggi dan peluru, 4 kenderaan perisai, senjata anti-perisai serta 580 sistem taktikal udara Phoenix Ghost. Ini menjadikan jumlah komitmen bantuan keselamatan Amerika kepada Ukraine kira-kira $8.2 bilion Amerika. Gelombang haba yang melanda Eropah ketika ini telah menyebabkan lebih 1,700 kematian, terutama di semenanjung Iberia. Perkara tersebut didedahkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Eropah. Angka berkenaan adalah anggaran awal dan ia dijangka meningkat dalam tempoh beberapa hari akan datang. Situasi itu mampu menjejaskan tahap kesihatan bayi, kanak-kanak dan warga emas. Kes cacar monyet yang disahkan di Kanada meningkat kepada 681. Data itu dikemas kini Agensi Kesihatan Awam Kanada (PHAC). 331 daripada kes dilaporkan di wilayah Quebec, 288 Ontario, 48 British Columbia, 12 Alberta dan 2 kes dari Saskatchewan. Sehingga 18 Julai, sebanyak 12,553 dos vaksin telah diberikan kepada individu berisiko tinggi di Quebec. Saudara, untuk segmen Ronda-Ronda Keluarga Malaysia malam ini kami kongsikan kepada anda keunikan bercuti di Seremban Negeri Sembilan. Saksikan. Sesuai dijadikan lokasi bercuti bersama keluarga. Kenapa? Selain pesat membangun, Seremban juga kaya dengan budaya dan tempat menarik untuk dikunjungi. Sekali
saya dekat Seremban ni nak tahu apa yang menarik kat sini. Jom, ikut saya. Saya ke lorong seni Seremban. Masuk saja ke lorong ini, anda akan disajikan dengan lebih 30 lukisan mural pelbagai genre dan tema termasuk graffiti, doodle, avant-garde, poster dan lukisan warisan. I believe I can fly. I believe. Kat sini ada air kelapa. Nanti bagi pulau nanti bungkus semua. Bungkus dengan buah-buah kelapa sekali. Sama ah. Sama. Bagi tiket kita udang labur 5. 5 orang. Yang membuatkan saya tertarik, lukisan mural seniman negara P. Ramlee. Puas meneroka di lorong seni, jom saya bawa anda ke Taman Tasik Seremban. Sekarang ni nak naik bot itik pusing-pusing Tasik. Baik. Menariknya di sini, pelbagai aktiviti riadah boleh anda lakukan termasuk aktiviti sukan air. Alang-alang sudah sampai, tak salah saya cuba kan? Kalau datang Seremban ni kan, kalau tak main kayak, tak salah. Tengok satu kayak. Macam sikit dia bergembor kat tu. Tak tahu ke mana dia penat. Masalah penat juga. Memang seronok habiskan masa di sini, apatah lagi kalau bersama keluarga. Sebelum balik, saya singgah dulu di Kompleks Jabatan Kesenian Kebudayaan Negara Negeri Sembilan untuk melihat persembahan kebudayaan negeri ini. Tak kenal maka tak cinta. Anda perlu datang ke sini untuk saksikan sendiri betapa unik budaya Negeri Sembilan, termasuklah tarian. Menarik kan dekat Negeri Sembilan ni yang saya kongsikan pada anda tadi. Anda boleh bawa sendiri keluarga anda bercuti kat Negeri Sembilan yang kaya dengan budaya, tradisi dan juga kesenian dia. Apa lagi? Teruskan setia bersama dengan Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, musyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan.
Sepasang pengantin dari Indonesia menarik perhatian netizen kerana keunikan busana dipakai kedua-dua mempelai. Uniknya kerana mereka memilih untuk menggayakan pakaian pernikahan mereka dengan busana ala-ala seperti di Malaysia. Kita saksikan paparan hashtag. Di negara kita, kebanyakan busana ringkas, baju kurung dan baju Melayu berwarna putih sering menjadi pilihan utama pengantin. Baru-baru ini tular di laman media sosial apabila pengantin di negara seberang memilih menggayakan busana seperti di Malaysia. Kerana busana tersebut, video majlis perkahwinan pasangan itu mendapat hampir 2 juta tontonan di aplikasi TikTok. Rata-rata netizen terpegun melihat keunikan pasangan ini, malah meninggalkan komen-komen pujian terhadap mereka. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu? Seorang peternak di wilayah Nong Khai dikatakan bertuah setelah menemukan seekor ayam betina berkaki 4 dalam ladang miliknya. Ekoran tuah dan keunikan yang dimiliki ayam tersebut, setiap hari penduduk tempatan akan berpusu-pusu ingin bertemu dengan ayam itu. Ayam luar biasa itu diberi nama Nong Nam Chok yang membawa erti si kecil yang membawa tuah. Sekumpulan nelayan di Chile berjaya menangkap seekor ikan dengan ukuran 16 kaki panjang di luar pesisir pantai negara itu. Kecoh di media sosial mengatakan kemunculan ikan OR itu dikatakan satu petanda buruk. Penduduk di Chile mengaitkan kemunculannya dengan kejadian gempa bumi yang berlaku di Fukushima pada 2011. Saudara, berita perdana edisi 23 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa menerusi media sosial Berita RTM dan portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.